Okay guys, welcome to MZBY channel. So untuk konten kali ni, aku akan bawa korang dekat satu tempat menarik, iaitu tempat hiking di sekitar Johor. So dekat mana? Jom ikut aku, check it out. Okay guys, sebelum kita teruskan dengan lebih jauh, jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe. Apa-apa yang korang nak tanya, boleh tanya dekat bawah. Okay, jangan lupa untuk subscribe dan juga share untuk sama-sama rakan-rakan dekat luar sana untuk tahu apa benda yang ada dekat kawasan tempat pertumpuan yang aku nak cerita ni. Okay guys, inilah tempat dia yang aku nak tunjuk kat korang tu. Gunung Banang. Okay, so tempat ni terletak di Johor, di negeri Johor, di dalam daerah Batu Pahat. So tempat nak akses dia tak adalah susah. Jadi aku akan ajar korang lah macam mana kita nak pergi dekat situ. Nak akses tempat ni senang je. Kalau korang tengok kat Google Map ni, senang je. Daripada pergerakan aku daripada Johor Bahru, okay, aku just search je Mount Banang, okay, Bukit Banang. So di sini kau perjalanan daripada Johor Bahru tu sepanjang 2 jam 12 minit, 2 jam suku lah. So plus minus mungkin ikut trafik apa semua mungkin boleh jadi 2 jam setengah. So kau boleh mostly perjalanan dalam sekitar kawasan ni, okay, kau boleh cari banyak hotel, penginapan yang menarik dekat sana kan, yang mengikut bajet korang lah. Untuk penginapan, korang boleh cari penginapan yang bersesuaian lah. Sebaik-baiknya cadangan aku kau cari penginapan yang dekat lah. So basically kita nak naik Gunung Banang ni sebenarnya tak adalah terlalu tinggi dan terlalu mengambil masa. Okay, disebabkan laluan perjalanan naik ke Gunung Banang tu adalah bertar. Okay, untuk makluman dekat atas Gunung Banang tu kita ada cawang telefon, telekom lah. So pada hemat aku lah, sepanjang aku naik dekat atas tu dia tak mengambil masa terlalu lama. Mungkin disebabkan ada jalan tar, akses jalan tar berbanding dengan gunung-gunung yang lain yang lebih kepada pendakian melalui tanah-tanah cerun-cerun kan. So ini adalah tar. So ia memudahkan, menjimatkan masa. Jadi untuk korang yang mencari tempat penginapan dekat sekitar sini, pada aku tak ada masalah. Korang nak cari jauh sikit pun tak ada masalah, dekat sikit pun tak ada masalah. Dan kalau korang nak naik dalam waktu tengah hari pun tak ada masalah juga. Disebabkan apa? Sebab bila once laluan berjalan kaki kat situ, dia tak panas. Disebabkan pokok-pokok dia kan yang rimbun kan, yang memang orang kata kenalah dengan kita punya hutan kita ni, hutan hujan tropika kan. Yang orang panggil konsep dia dulu belajar geografi tu, katanya pokok-pokok tu tersusun dia punya tu macam kanopi. Perjalanan menaiki Bukit Banang. Enam kilo. Gunung Banang, Gunung Banang. Oi, tak sampai 5 meter. 50 meter rasa macam tak sembang ni. Sekarang dah sambal lagi tu. Okay, kita akan menaiki bersama-sama. So bersama kami ada 3 orang pendaki yang berpengalaman.
Ya, oh, lepas hidup tengah luar lagi. Itu awas, itu kaki awal. Itu dekat situ. Okey, ni anjing bukit. Ini caparan. Hello. Apa hujan ni tak? Masuk ni. Sikit lagi. Patah balik. Tu bersikap tu. Ada atas tu. Terbaik. Ni apa? Moral apa? Mana? Nanti naik pi. Okay guys, sepanjang dalam laluan ni kau akan jumpa dalam dua ke tiga kawasan yang agak mendatar lah. Okay, selain daripada tu, semuanya adalah mencanak. Menaik mencanak tu. Okay, so ini adalah kawasan-kawasan yang orang kata mendatar lah. So dekat kawasan ni, korang bolehlah berehat sebentar, okay, setelah melalui laluan yang mencanak tu. Okay, untuk korang yang tak biasa, mungkin ada setengah yang berpatah balik, okay, disebabkan awal-awal perjalanan tu pun memang starting dah mencanak. Okay, so untuk menaiki Gunung Banang ni, walaupun tempoh dia taklah terlalu lama, okay, tapi dia punya kesusahan tu seperti diregisterkan dekat kawasan ni, dia ada satu board yang dia tulis kesusahan tu kalau dia bagi 4 markah penuh, kesusahan dia adalah 3. So maknanya pada aku susah lah. Okay, kalau bagi 2 atau 1 mungkin kita boleh anggap mudah lah. Dalam masa aku tunjukkan korang pengalaman aku naik ke Gunung Banang ni, okay, dalam masa yang sama aku akan ceritakan lah apa di sejarah dan mitos Gunung Banang ni. Okay, Gunung Banang ni dia amat terkenal lah dengan lagu yang dinyanyikan oleh Allahyarham Datuk Sharifah Aini lah. Okay. Gunung Banang ni juga dikaitkan dengan legenda Puteri Gunung Ledang. Okey, yang taklah sepopular Gunung Ledang. Okey, kisah Gunung Banang ni mungkin agak asing
walaupun pernah dipaparkan menerusi filem pada tahun 1959 lah. Aku pun tak lahir lagi, aku tak tahu cerita tu macam mana. So far memang aku tak pernah tengok pun lagi cerita ni. Okey, dan berkenaan Gunung Banang ni, Puteri Banang dan Gunung Banang ni pernah diabadikan dalam beberapa lagu lah. Okey, serta tarian Zapin lah. Okey, tidak seperti kisah Puteri Gunung Ledang di Muar yang kisahnya diketahui ramai. Okey, serta banyak diterbitkan dalam bentuk buku, drama teater dan filem lah. So seperti kita tahu, Puteri Gunung Puteri Gunung Banang ni dia kurang dikenali lah. Okey, kecuali oleh penduduk tempatan lah, iaitu penduduk sekitar Batu Pahat dan juga mungkin bagi penggaji-penggaji sejarah dan juga inilah mitos alam Melayu lah. Okey, dalam filem klasik ni, okey, ada juga ceritakan tentang Gunung Banang digambarkan sebagai kawasan pegunungan yang indah didiami oleh seorang puteri bunian jelita. Okey, so Puteri Bunian ni dikabarkan telah membantu seorang pemuda hodoh lah dan miskin untuk menjadi kacak serta kaya kerana hatinya yang baik, jujur dan rajin. Okey, so ini juga kalau korang ada tengok, okay, awalnya video aku ni aku mainkan lagu Nang tu, iaitu yang dinyanyikan oleh Iman Troy. So basically dia ada kaitan Nang tu dengan Banang tu. Aku pun ada tengok juga apa kaitan juga. Ada juga certain video dari TikTok yang menceritakan kan, ada orang buat review, okay, apa means di sebalik lagu Nang tu. So bila aku pun mengkaji dalam masa sendiri, so aku bertanya juga dengan penduduk setempat. So baru aku faham, okey, yang apa, ada kisah di sebalik Gunung Banang ni. Okey, so ramai yang tak tahu jugalah kan, ramai yang tak mengetahui Gunung Banang ni ya dia terletak di Batu Pahat. So mostly orang pun tak tahu Gunung Banang ni kat mana, Batu Pahat ke, Muar ke, Pontian ke kan. Sebab mostly ada orang tahulah terletak di Johor, tapi exactly di Batu Pahat tu orang tak sure. Okey, so kawasan ni merupakan kawasan rekreasi untuk orang ramai jogging, buat hiking dan juga bolehlah nak tengok pemandangan Selat Melaka dari Gunung Banang ni. Okey, ada juga yang mitos yang mendakwa Puteri Gunung Banang ni bersaudara dengan Puteri Gunung Ledang. So dia yang bagi tahu mereka ni merupakan 7 adik-beradik berasal dari tanah Jawa Indonesia. Dan Puteri Gunung Banang ni dia menguasai gunung kat sini lah. Okey, antara saudara mereka yang lain adalah Puteri Gunung Panti dekat Kota Tinggi, Puteri Gunung Beremban dekat sepadan Johor Pahang. Okey, namun semua puteri ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar kerana mereka dikatakan makhluk gaib lah, dan hanya ditemui sesetengah individu serta orang yang sesat lah dekat gunung, dekat kawasan-kawasan gunung tu lah. Okey, namun sehingga hari ni kisah sebenar atau legenda Puteri Gunung Banang ni tidak banyak diketahui penduduk. Okey, namun kisah Gunung Banang ni turut menimbulkan tanda tanya mengapa diabadikan dalam lagu dan filem lah. Pada aku tak ada masalah pun dia nak abadikan lagu ni dalam filem ke apa kan, tak ada masalah pun. Benda ni dah bukannya baru, lama kan, daripada mitos-mitos sebelum dia dilagukan daripada dahulu lagi. So dia ada sejarah dia tersendiri, pada aku tak ada masalah pun sebenarnya. Okey, so ada juga kata-kata daripada ahli Persatuan Sejarah Melayu Negeri Johor, iaitu Dr. Muhammad Akbal Abdullah. Dia menyifatkan legenda Puteri Gunung Banang ni adalah mitos Melayu semata-mata. Kita nak sampai di hujung rancangan. So untuk siapa hiker-hikers kat luar sana dan juga pengunjung yang nak datang ke Gunung Banang, okey, aku nasihatkan korang untuk first pakai pakaian yang bersesuaian, iaitu pakai kasut yang baik lah. Okey, disebabkan jalan tak semestinya korang kena pakai kasut hiking. So kasut sukan biasa pun korang boleh pakai juga. Okey, so pastikan kasut korang tapak dia tu tak haus lah. So dalam keadaan baik lah. So disebabkan
permukaan dia bertar. So ada certain kawasan, ada banyak kawasan yang dah diselaputi lumut lah. So aku risau kalau korang naik hiking pada waktu hujan ataupun selepas waktu hujan tu, kemungkinan akan licin sikit lah dan boleh mendatangkan kecederaan. Okey, next adalah persiapan diri lah sebelum naik. Okey, pastikan korang buang air siap-siap. Untuk pemahaman korang, dekat atas tu tak ada toilet. Okey, so korang naik kat atas tu, make sure korang dah buang siap-siap dekat bawah. Okey, jangan sampai dekat atas baru korang nak membuang, nak buang yang kecil, buang yang besar, tak ada. Okey, memang tak ada tempat. So kalau korang nak buang dekat tepi-tepi tu, aku harap tak lah. Okey, sebab dekat tempat orang, dekat tempat macam ni, pada aku sekelilingnya adalah hutan. Okey, sekelilingnya adalah hutan. So itu nasihat aku lah, supaya kita sama-sama menjagalah. Okey, mana yang ada percaya, mana yang tak percaya. So atas masing-masing, orang kata pantang-pantang yang macam tu, maknanya tak boleh nak buang dekat sukati, dekat tepi hutan ni. So korang amalkanlah benda tu. Benda yang baik korang amalkan, benda yang korang rasa korang tak percaya tu terpulang pada korang. Okay, so next adalah carpooling lah. So kalau datang kat sana, sebaik-baiknya korang berkongsi kereta lah. So sebab kat sana untuk parking adalah sangat terhad lah. So basically yang parking pun, yang aku tengok pun, pengunjung-pengunjung parking tepi jalan. Okay, paling kuat pun dia akan parking dekat bahagian kedai makan. Ada satu kedai makan Cina kat sebelah tu. So dia punya parking dia tu agak luas lah. Tapi kebanyakannya orang malas nak parking tu, sebab nanti nak keluar balik dekat pintu masuk tu adalah agak jauh sikit lah. So orang Malaysia ni kan kalau benda jauh sikit dia dah malas. Okay, next adalah bawa air. Bawa air tu penting. Sampai dekat atas tu, nanti kau nak minum air, make sure lah kau bawa air yang mencukupi. Kalau agak-agak gerak 4-5 orang, kau bawa lah airnya lebih, 3-4 botol. Janganlah bawa sebotol je, memang habis lah aku rasa. Sepanjang dekat kawasan data yang pertama tu, pada jarak 1.2 km tu, itu ada kawasan data. So kalau agak-agak sebotol air tu nak kongsi 4-5 orang, aku rasa habis tu air tu, sebotol tu. Okay, next bawa kamera untuk footage. Okay, so kamera yang bersesuaian lah. Okay, yang boleh rakam gambar-gambar cantik apa semua lah. Angkat itu air minum saja. Ya. Okay guys, dekat sana aku ingatkan lagi sekali, jangan buang sampah. Okay, jangan buang sampah rata-rata. Kita datang dekat tempat orang, okay, jangan buang sampah. Okay, tak adanya orang naik ke atas sana nak jabatan majlis ke nak bersihkan sampah korang. Okay, kebiasaan yang bersihkan sampah-sampah tu adalah geng-geng hikers ni juga. Okay, so kita janganlah mengambil kesempatan atas kebaikan orang yang naik ke atas tu, tengok sampah dia pun ambil untuk bawa turun. Okey, jangan ambil kesempatan. Okey, so jangan buang sampah, tolong jangan buang sampah. Okey, jaga bahasa, jaga tingkah laku. Okey, mana-mana yang percaya pada ni pantang-pantang, okey, jaga mulut, jangan cakap macam-macam. Kita masuk kawasan hutan, walaupun jalan tar, tapi kena ingat kiri kanan sekeliling semua hutan. Okay, kalau nampak perkara yang pelik, jangan tegur. Okay, ini paling penting. Nampak benda pelik, jangan tegur. Okay, aku pernah tegur. Okay, so aku harap korang bila nampak benda pelik, jangan tegur. Korang nampak pokok tu tenang, tiba satu pokok tu bergoyang. Kau tengok angin pun tak ada. Nampak? Tu salah satu. Kau jangan tegur, jangan tunjuk-nunjuk apa semua. Itu, ini, kenapa? Okay? So aku nasihatkan korang, jangan ikut aku. Jangan ikut apa yang aku buat tu. Okey? Jangan tegur apa-apa benda yang korang nampak pelik. Okey? Benda melibatkan keselamatan, boleh tegur. Benda melibatkan benda macam tu, sebaiknya
Simpan buat memori. Kau turun bawah nanti baru kau cakap pasal benda tu. Okey, selagi tak membahayakan keselamatan kawan-kawan yang lain, seboleh-bolehnya kau simpan dululah. Okey. Jangan buat vandalism kat atas. Yang tu paling penting. Okey. Kat atas tu memang sepanjang jalan tu tak adanya majlis, geng-geng majlis nak tunggu kat atas sampai kat atas pun tak ada. Okey. So memang kita atas diri sendiri, sampai dekat atas tak perlu nak menconteng-conteng jalan, tak perlu nak menconteng pokok, jangan. Okey. So selain daripada tu adalah kelengkapan hiking lah. So kalau korang dah biasa hiking, mesti korang dah tahu apa perkara yang nak bawa kan. Okay, salah satunya adalah first aid. So kalau korang dalam satu kumpulan, bergerak satu kumpulan, sebaik-baiknya salah seorang daripadanya ada inilah first aid kit lah. So mana tu tergelincir ke, terjatuh ke apa ke, mana yang kita boleh buat tindakan awal tu. So kita dah ada dah peralatan tu. Okay guys, itu saja apa yang aku nak ceritakan, pengalaman aku di Gunung Banang. So untuk korang yang nak datang kat sini, okay, jangan malu, jangan segan, boleh datang. Tak ada masalah, tak ada bayaran, percuma masuk kat sini. Okay, jaga diri, bawa keluarga apa semua, jaga keselamatan masing-masing. Okay, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel aku ni. Okay, so semoga kita jumpa lagi untuk video-video akan datang. So aku akan terus produce video. So kekalkan support aku. Okay, bagi like sikit dan juga tonton video sampai habis. Okay, lain daripada aku tak ada apa. Terima kasih atas masa yang diberikan untuk menonton video aku. Okay, semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.